Kita bercakap berkenaan tentang biodiversity, kehidupan warisan dan masa depan kita. Kepelbagaian biodiversity ini adalah penting dan juga relevan serta signifikan dalam kehidupan manusia. Bersama dengan saya adalah YB Datuk Ali Biju yang juga merupakan Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Apa khabar? Terima kasih bersama kami dalam SPM pada pagi ini. Datuk, untuk permulaan, amat molek untuk kita mengungkapkan dan juga memberikan makna kepada biodiversity dan juga kaitannya dengan kehidupan manusia, Datuk. Biodiversity ini sebenarnya adalah kesemua kehidupan di sekeliling kita, termasuk habitat-habitatnya. Ya. Ini termasuk di sungai, di laut, di udara, di darat. Kesemua tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, flora dan fauna. Ini merupakan sebahagian daripada biodiversity kita di dunia ini. Ya. Dan biodiversity ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Sebab dia boleh untuk mengekalkan alam semula jadi, salah satu daripadanya. Ya. Tugas biodiversity ini. Dan selain daripada itu, biodiversity inilah untuk kita sebagai servis kepada ecological, perkhidmatan kepada ekologi. Di mana kita biodiversity ini mengeluarkan udara bersih. Ya. Dia proses karbon dioksida menjadi oksigen. Dan ini sebahagian daripada biodiversity yang kita ada. Air-air, sumber-sumber makanan yang ada itu. Ya. Kebanyakannya daripada biodiversity yang ada di Malaysia ini. Boleh dikatakan biodiversity ini adalah sumber kehidupan manusia, dan juga sumber kehidupan untuk alam sekeliling juga, ya. Ya, ia merupakan life support, sokongan hayat untuk manusia sebenarnya. Betapa pentingnya biodiversity ini. Dan juga dia banyak sistem ekonomi kita bergantung kepada biodiversity seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, dan yang baru-baru ini ada sektor ekopelancongan. Dan ini banyak bergantung kepada macam mana kita memelihara ini biodiversity yang kita ada. Tugas kita lah untuk memelihara dan memelihara biodiversity kita. Datuk, seketika juga berkenaan tentang makna ataupun maksud negara mega diverse ini dan kenapa Malaysia mendapat pengiktirafan tersebut, Datuk? Malaysia mendapat pengiktirafan mega diverse ini adalah satu penghormatan sebenarnya kepada negara kita. Ya. Dan kita dapat penghormatan ini kerana kita memiliki biologi yang amat kaya, biodiversity yang amat kaya. Ya. Dan Malaysia merupakan salah sebuah negara, 17 sebenarnya di seluruh dunia, yang mendapat pengiktirafan mega diverse ini. 17 buah negara, dan Malaysia adalah salah satu daripada negara tersebut. Dan kita sebagai salah satu daripada negara yang diiktirafkan sebagai mega diverse, Malaysia memainkan peranan yang amat penting di peringkat antarabangsa, di serantau, dan negara-negara lain sebenarnya melihat look forward toward Malaysia sebagai contoh macam mana kita memelihara dan memelihara diversity kita. Dan sebagai Malaysia telah menyertai sebenarnya Convention for Biological Biodiversity semenjak 1994 lagi. Ini satu yang komitmen yang kita tunjukkan kepada negara lain, kepada rakyat. Dan juga akan datang tidak lama lagi negara kita akan menyertai convention di Kunming, Convention for Biological Diversity ini. Dan ia akan dibuat sebelum hujung tahun ini. Dan ini convention ini penting sebab ia menentukan hala tuju biodiversity antarabangsa masa yang akan datang. Kita akan menyertainya. Dan kita akan menyertai dan kita akan memainkan peranan yang aktif di dalam konvensyen tersebut. Okey. Datuk, berkenaan juga tentang inisiatif usaha dan juga gerakan yang dilakukan oleh pihak kementerian dalam memastikan usaha memelihara dan memelihara biodiversity dapat dilaksanakan, Datuk. Malaysia sebenarnya telah berusaha memelihara dan memelihara biodiversity kita sejak daripada dulu lagi. Dan Malaysia telah mengubah dasar kepelbagaian biologi kebangsaan tahun 2016 sampai 2025. Ini dasar pertama yang kita gubal dan tujuannya untuk menentukan hala tuju arah biodiversity negara. Dan KESA juga telah menggubal undang-undang ataupun meminda undang-undang yang setia ada untuk menambah baikkan lagi
undang-undang akta-akta yang kita ada yang berkaitan dengan biodiversity. Contohnya adalah salah satu daripadanya lah, kita telah meminda Akta Pemulihan Hidupan Liar 2021. Dan akta ini penting sebab kita tidak nak hidupan liar kita macam harimau itu pupus. Sebab kita tahu sekarang ini harimau ni di negara kita cuma tinggal kurang daripada 150 ekor. Dan ini merupakan biodiversity yang amat penting. Sebab harimau merupakan jata negara kita. Dan Malaysia telah menunjukkan komitmen yang amat baik di dalam menghalang kepupusan harimau ini. Dan Malaysia juga telah menubuhkan satu agensi yang dipanggil badan yang dipanggil MTTF, My Tiger Task Force. Dan ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Di mana ahlinya adalah merupakan menteri besar daripada negeri-negeri yang terlibat yang ada harimau ni. Jadi ini adalah satu national agenda. Dan kita akan memang mengambil berat tentang harimau ini. Ini adalah salah satu contoh biodiversity yang kita mesti pertahankan, mesti kekalkan. Tidak boleh kepupusan. Yang kedua ialah kita telah meminda dan akan meminda Akta Perhutanan Negara. Dan Akta Perhutanan Negara ini telah dibentangkan awal tahun ini dan akan dibacakan kali kedua pada bulan Julai, persidangan parlimen yang akan datang. Ini dua akta ini adalah sangat relevan dengan penjagaan pemeliharaan biodiversity kita. Dan sebenarnya kisah banyak membuat inisiatif lain untuk memelihara biodiversity di Malaysia ini. Salah satu daripadanya yang amat penting ialah kita telah memperkenalkan satu program yang dipanggil Biodiversity Protection and Patrolling Program, BP3. Dan BP3 ni sebenarnya beroperasi untuk mengawal pencerobohan hutan, mengawal pemburuan haram dan untuk mengawal kegiatan yang boleh memburukkan lagi biodiversity negara. Dan BP3 ini sebenarnya telah dilaksanakan beberapa tahun yang lepas dan tahun ini kita telah melantik lebih daripada 800 ranger hutan. Dan ranger hutan ini terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga orang asal. Ini orang asal ni mereka memiliki knowledge, pengetahuan tentang hutan di sekeliling mereka. Jadi kita lantik mereka untuk menjaga hutan, menjaga alam sekeliling dan menjaga biodiversity kita. Dan kita dah nampak keberkesanan program BP3 ini. Di mana kita telah menangkap lebih kurang 225 orang bersalah. Dan ia merupakan satu kejayaan yang amat kita banggakan. Bukan saja menangkap, kita juga telah membuang perangkap-perangkap samar yang digunakan untuk memerangkap binatang. Dan kita telah membuang ribuan perangkap-perangkap tersebut yang digunakan untuk memerangkap binatang-binatang di hutan. Ini tugas BP3 ini. Dan kita bukan saja menangkap mereka, kita menyita apa yang mereka ada. Kita mengambil tindakan mahkamah. Kita menyita yang mereka ada itu. Dan setakat ini kita telah menyita lebih kurang 36 juta hasil yang mereka ambil secara haram ni. Hasil hutan ni. Ini salah satu daripada kejayaan BP3 ini dan kita akan teruskan lagi. Dan banyak lagi inisiatif lain yang kerajaan perkenalkan. Ada salah satu daripadanya lah yang dipanggil EFT, iaitu Ecological Fiscal Transfer for Biological Conservation. Dan EFT ini merupakan dana khas daripada kerajaan persekutuan untuk kerajaan-kerajaan negeri mengekalkan hutan masing-masing. Untuk mewaratakan hutan tersebut menjadi hutan simpanan. Dan sebab hutan ini merupakan biodiversity yang amat penting kepada kita. Dan pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 2019 EFT ini. Dan kita pertambah baikkan dan tahun
2022 ni kita tambahkan lagi dananya kepada 70 juta ringgit. Ini AFT, salah satu daripada inisiatif yang kita buat untuk memelihara dan memelihara biodiversiti negara kita. Dan yang lain ialah kita telah mewujudkan satu program iaitu yang dikenali sebagai Projek Central Forest Spine. Okey. Projek Central Forest Spine ini sebenarnya kita telah mewartakan jumlah kawasan yang luas iaitu 5.3 juta ekar. Okey. Di mana 80% daripadanya lah kawasan hutan simpanan. Dan tujuan utama Central Forest Spine ini adalah untuk menggabungkan hutan-hutan di semenanjung Malaysia ini, yang melibatkan 4 kawasan hutan utama, iaitu hutan di kawasan Banjaran Titiwangsa, Banjaran Bintang, Banjaran Nakawan dan Banjaran Timur. Ini adalah penting untuk pergerakan binatang daripada satu tempat ke satu tempat. Bergerak bebas. Bergerak bebas. Dia tidak terhalang sebab binatang ni dia tak kenal sempadan. Mereka, kalau kebiasaannya mereka melalui kawasan tersebut, kita tak mesti menjaga laluan tersebut. Tak boleh kita potong dia. Jadi connection, penyambungan untuk kawasan hutan tersebut adalah amat penting untuk menjaga binatang-binatang kita. Dan di Sabah dan Sarawak, kita telah membuat satu program yang besar yang dipanggil Heart of Borneo. Heart of Borneo ni. Ini Heart of Borneo ini merupakan kerjasama antarabangsa melibatkan 3 negara sebenarnya. Iaitu Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia. Dan melibatkan kawasan yang amat luas iaitu 20.6 ekar juta ekar. Ini kawasan ini amat luas. Jadi Malaysia mengambil inisiatif dan bersama dengan Indonesia rentas sempadan. Ini adalah salah satu contoh inisiatif antarabangsa yang Malaysia buat. Ini kita memainkan peranan yang penting lah. Dan satu lagi inisiatif yang saya ingin utarakan ialah iaitu program penghijauan Malaysia. Program ini kita perkenalkan tujuannya untuk meningkatkan kesedaran, awareness di kalangan masyarakat kita tentang betapa pentingnya hutan. Dan kempen ini kita nak menanam, target kita nak tanam 100,000 juta pokok. Banyak. 100,000 juta pokok. Dan bermula pada tahun lepas, tahun 2021. Dan sampai sekarang kita telah menanam lebih 33 juta pokok. Mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat sebenarnya. Satu kempen yang kita perkenalkan kepada kementerian-kementerian, kepada sekolah-sekolah, kepada agensi-agensi kerjaan dan juga sektor swasta yang lain. Dan mendapat sambutan yang amat baik. Itu di bawah program penghijauan Malaysia. Program penghijauan Malaysia. Datuk, berkenaan tentang bersempena Hari Biodiversiti Antarabangsa juga difahamkan ada pengisian yang dilakukan. Jadi apakah mungkin antara pengisian untuk Hari Biodiversiti ini, Datuk? Sempena Hari Biodiversiti Antarabangsa ini, Malaysia telah bersedia untuk membuat beberapa program sebenarnya. Salah satu daripada program tersebut ialah kita membuat program yang webinar di mana lebih 400 peserta akan berbincang mengenai inisiatif konservasi biologi di Malaysia ini. Dan juga pada hari tersebut, pada 20 Mei 2022 ini, Menteri KEDSA yang berhormat Datuk Seri akan membuat perutusan khas sempena Hari Biodiversiti Antarabangsa ini. Perutusan khas daripada Menteri kita. Dan tahun ini temanya yang kita buat adalah yang kita panggil membina masa depan bersama semua kehidupan. Yang building a shared future for of all life. Untuk semua, bukan untuk manusia sahaja. Kesemua, sebab kehidupan kita dengan biodiversiti, dengan kemanusiaan ini adalah berhubung kait. Dia macam kitaran. Kalau salah satu daripadanya diputuskan kitaran tersebut, akan memberi kesan, impak kepada
semua, termasuk manusia juga. Betul. Jadi temanya amatlah bertepatan sekali lah, membina masa depan bersama dengan semua kehidupan, dengan binatang sekali. Manusia, binatang, pokok-pokok juga, hutan juga, dengan ikan-ikan di laut. Biodiversity. Biodiversity. Alright. Datuk, mungkin pesanan kepada masyarakat juga dan pengharapan supaya masyarakat yang semakin moden ini akan juga turut cakna dan juga prihatin terhadap menjaga dan juga mengekalkan kemampanan biodiversity. Kita sebagai mega diverse country, kita merasa bangga. Kita merasa bangga memiliki kekayaan diversity yang amat banyak di Malaysia ini. Dan kita mesti pelihara dan pulihara. Dan kita menggambling tenaga sebenarnya bukan tanggungjawab kementerian. Semua masyarakat, kerajaan, agensi, kerajaan dan juga sektor swasta, NGO-NGO, pelajar-pelajar, meliputi semua lapisan masyarakat, kita harus bekerjasama mengekalkan biodiversiti negara kita ini. Dan biodiversiti ini adalah merupakan satu yang penting di dalam kehidupan kita di Malaysia ini, kemanusiaan. Dan biodiversiti ini sebenarnya adalah warisan kita bersama. Betul. Yang merupakan kehidupan kita bersama. Dan ia merupakan juga masa depan kita bersama. Biodiversity is our life. Sebab itu mesti dipelihara, kita jaga bersama supaya harta khazanah negara ini akan dapat dinikmati oleh masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, tak pupus di dunia ini. Itu harapan kita. Betul. Sebenarnya harta dan juga khazanah yang kita miliki pada hari ini adalah untuk simpanan dan juga untuk anak cucu juga dan juga untuk generasi pada masa depan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada YB Datuk Ali Bilju yang juga merupakan Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang biodiversiti, kehidupan warisan dan masa depan kita. Sedikit Datuk daripada pihak kementerian juga, apakah yang akan dilakukan selepas ini untuk memastikan agar usaha dan juga inisiatif pihak kementerian khususnya bukan sahaja di peringkat domestik tapi di antarabangsa akan dapat diterjemahkan melalui pimpinan YB Menteri dan juga YB Timbalan Menteri? Kita akan memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada semua agensi kerajaan dan juga NGO-NGO yang terlibat di dalam konservasi ini. Dan kita memberi kerjasama ini dan menggalakkan semua peringkat lapisan masyarakat, memberi kesedaran supaya harta kita ini kita dapat nikmati bersama di masa akan datang. Ini harapan kita. InsyaAllah. Terima kasih Datuk dan juga terima kasih juga pihak kementerian kerana bersama dengan kami untuk bercakap lebih lanjut tentang Hari Biodiversiti Antarabangsa dan juga bersempena biodiversiti, kehidupan warisan dan masa depan kita dan juga anda.